Pada usia 39 tahun, nama Sharnaz Ahmad bukan sekadar terpahat di layar perak, tetapi turut terukir megah dalam lembaran gaya hidup mewah yang menjadi dambaan ramai. Di sebalik wajah maskulin yang kerap menghiasi naskah drama dan film, terselindung sebuah kehidupan elit penuh glamour yang hanya dimiliki segelintir insan terpilih. Setiap pagi, Sharnaz tidak terjaga oleh bunyi jam loceng biasa. Sebaliknya oleh sinaran matahari yang menembus perlahan langsir linen Itali dari penthouse 3 tingkat miliknya di tengah-tengah Kuala Lumpur, lengkap dengan kolam infinity yang menghadap panorama kota. Kediamannya bukan sahaja dihias dengan sentuhan arsitek antarabangsa, malah disempurnakan dengan koleksi seni kontemporari bernilai jutaan ringgit, termasuk lukisan asli oleh seniman tempatan dan ukiran kayu jati eksklusif dari Bali. Kehidupannya umpama naskah dongeng modern, deretan kereta super seperti Lamborghini Urus, Bentley Continental GT, dan Mercedes AMG GM3 tersusun indah di garaj berteknologi pintar, dilengkapi sistem pembersihan otomatik, serta kawalan suhu khas untuk mengekalkan kualiti dalaman kulit kereta. Jam tangan pula bukan sekadar aksesori, tetapi koleksi pribadi dari jenama Rolex, Audemars Piguet, dan Richard Mille, semuanya tersimpan rapi dalam bilik kaca khas yang hanya boleh diakses dengan cap jari. Bila Sharnaz melangkah keluar, setiap gayanya ibarat berjalan di atas pentas fashion Paris, dari suit tailored Tom Ford, sepatu kulit buaya berluti, hingga ke kaca mata hitam Dita Eyewear, semuanya dipilih khusus oleh stylist antarabangsa yang dibawanya terbang ke mana sahaja. Tidak cukup dengan itu, Sharnaz sering melarikan diri dari kesibukan kota dengan jet pribadi Gulfstream G500 yang disewanya khas, terbang ke destinasi eksotik seperti Maldives, Saint-Tropez, dan Monte Carlo. Di sana, beliau menikmati kehidupan dalam villa terapung, makan malam di restoran Michelin Star, sambil ditemani simfoni ombak dan aroma truffle yang menyelimuti udara. Dalam dunia digital, Instagram beliau seolah-olah galeri eksklusif kehidupan elit. Setiap foto dikurasi teliti dengan caption penuh falsafah, menggambarkan dirinya bukan hanya kaya harta, tetapi juga berjiwa halus dan menghargai seni kehidupan. Usahanya dalam bisnis juga tidak kurang gah, dengan empayar fashion lelaki, pelaburan hartanah mewah, serta kerjasama dengan jenama antarabangsa. Sharnaz berjaya membina legasi yang menjangkaui dunia hiburan. Beliau sering dijemput ke acara permaidani merah di luar negara, dari festival film Cannes hingga ke anugerah Emmy Asia, dan setiap kali kemunculannya mencuri tumpuan kamera serta sorotan media global. Tidak hairan jika Sharnaz digelar sebagai ikon gaya lelaki Asia Tenggara. Bukan hanya kerana parasnya yang kacak, tetapi kerana aura eksklusif dan karisma yang memukau setiap langkahnya. Kehidupannya adalah gabungan antara kerja keras, ketelitian seni, dan keberanian mengambil risiko. Satu resipi rahsia yang menjadikan dirinya figura yang tidak mudah ditiru. Dan setiap hari baru dalam hidupnya bukan sekadar rutin, tetapi satu babak baharu dalam sebuah epik kemewahan yang terus menanti untuk ditulis dengan lebih dahsyat. Dengan kekayaan yang seakan tiada sempadan, Sharnaz Ahmad mula menempuh satu fasa kehidupan yang bukan sahaja mewah, tetapi juga syarat dengan pembaziran yang luar biasa. Sesuatu yang bagi orang biasa mungkin tampak mustahil, tetapi bagi Sharnaz, ia hanya sekadar pilihan harian. Khazanah hartanya tidak hanya tersimpan dalam akaun bank pelbagai negara, tetapi juga dalam bentuk gaya hidup yang terlampau. Dalam sebulan, sekurang-kurangnya 4 kali jet pribadi membawanya ke destinasi berbeza. Milan, Dubai, Tokyo, dan Los Angeles. Bukan untuk kerja, tetapi untuk menghadiri pesta tertutup, acara eksklusif, dan lelongan koleksi fashion musim terhad. Setiap malam minggu,
villa persendirian miliknya di Genting Highlands bertukar menjadi syurga hiburan kelas atasan. Dengan sistem pencahayaan canggih, lantai dansa marmar Spanyol, dan DJ antarabangsa seperti DJ Snake dan Martin Garrix yang diterbangkan khas hanya untuk beberapa jam, pesta-pesta ini menjadi legenda dalam kalangan selebriti dan elit sosial. Minuman disediakan bukan dalam botol biasa, tetapi dalam versi vintage limited edition yang hanya terdapat di lelongan eksklusif London dan Paris. Sebotol boleh mencecah harga ratusan ribu ringgit. Dan untuk tetamu terpilih, Sharnaaz menyediakan hadiah mewah, seperti jam tangan Patek Philippe atau bag Hermes sebagai cenderahati malam. Di ruang garaj, bawah tanah kediaman utamanya, koleksi kendaraan mewah tidak pernah statik. Ferrari SF90 Stradale, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron, Aston Martin Valkyrie, semuanya bukan sekadar simbol status, tetapi trofi kepada obsesi gaya hidup elit. Setiap kereta diubah sesuai dengan kemasan pribadi. Lambang nama beliau disulam pada tempat duduk kulit. Sistem bunyi ditala semula oleh pakar akustik dari Jerman, dan warna cat dibuat khas oleh syarikat cat kereta Switzerland yang hanya menerima tempahan daripada keluarga diraja. Sharnaaz juga dikenali sebagai pembeli utama koleksi fashion haute couture. Barangan yang tidak dipamerkan di butik umum, tetapi di private showroom tersembunyi di Paris dan Milan. Beliau pernah membayar lebih 1,2 juta ringgit untuk sepasang kasut kulit buaya dari berluti, hanya kerana ia diperbuat dari kulit seekor buaya putih yang pupus, dan pernah membeli jaket dari Louis Vuitton X Supreme edisi terhad yang digembar-gemburkan sebagai Holy Grail dalam dunia fashion jalanan. Lemari bajunya sebesar 1 tingkat banglo, lengkap dengan sistem suhu kawalan khas, dan setiap helaian pakaian diberi tag RFID untuk tujuan katalog digital. Namun, kemewahan Sharnaaz tidak terhenti pada barang dan pesta semata-mata. Di dunia maya, beliau membayar pasukan media sosial antarabangsa untuk menguruskan imej digitalnya, termasuk juru gambar pribadi dari Brazil, penulis caption dari London, dan penyunting video dari Korea Selatan. Setiap gambar yang dimuat naik di Instagram bukanlah spontan, tetapi hasil perancangan skrip visual dan strategi jenama yang dianggarkan menelan kos ratusan ribu ringgit setiap bulan. Malah, ada satu ketika Sharnaaz menyewa seluruh pulau persendirian di Maldives hanya untuk mengadakan makan malam romantis dengan seseorang, lengkap dengan bunga api pribadi, pentas pancaragam, dan meja makan terapung dikelilingi 3.000 lilin wangi dari Prancis. Nilai keseluruhan malam itu dianggarkan melebihi 3 juta ringgit, tetapi baginya itu hanya satu pengalaman seni hidup yang tidak ternilai. Kehidupan Sharnaaz juga dipenuhi langganan keahlian klub-klub eksklusif seluruh dunia. Klub golf di Scotland, klub kapal layar di Monaco, dan klub rokok cerut di Havana, semuanya menyediakan akses kepada jaringan sosial bertaraf dunia. Beliau membelanjakan puluhan juta ringgit setiap tahun untuk menyertai lelongan jam tangan, seni halus, dan memorabilia Hollywood, termasuk jaket asal James Dean dan kamera film pribadi milik Stanley Kubrick. Dan di sebalik semuanya itu, terdapat juga rasa ketagihan terhadap kebaruan. Rumah lamanya diubah setiap tahun mengikut tema berbeza, dari gaya Zen Jepun hingga ke Art Deco Miami, hanya kerana beliau bosan melihat dekorasi yang sama lebih dari 2 bulan. Koleksi haiwan peliharaannya pun bukan biasa-biasa, termasuk 2 ekor kuda Arab berdarah raja, seekor anjing Akita yang diimport dari Hokkaido dengan sijil silsilah, dan seekor harimau albino yang kononnya diperoleh dari penjual eksotik berlesen. Waktu lapangnya dipenuhi dengan hobinya yang juga mahal. Menyelam di Great Barrier Reef menggunakan peralatan selam pribadi bernilai ratusan ribu ringgit, menghadiri bengkel lukisan di Florence dengan pelukis istana,
dan mengikuti program astronot persendirian untuk terbang ke orbit rendah bumi dalam masa 2 tahun akan datang. Semua ini bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi menurut Syahrnaz adalah cara dia merayakan kehidupan. Di kalangan rakan-rakan selebriti, beliau digelar Raja Gaya. Bukan hanya kerana pakaiannya atau hartanya, tetapi kerana keupayaannya mencipta kemewahan dalam setiap aspek kehidupan. Dari kopi pagi hingga ke tilam tempat dia tidur. Semuanya kelas pertama. Untuknya, kemewahan bukan sekadar status. Ia adalah falsafah hidup. Satu bentuk seni yang perlu dijaga, dipupuk, dan diraihkan tanpa batas. Namun, seiring waktu berlalu, di sebalik limpahan kekayaan dan pesta yang tidak pernah surut, terselit satu kekosongan yang semakin membesar. Sunyi yang tidak mampu dibendung oleh bunyi muzik, parfum mahal, atau kilauan berlian. Syahrnaz mula menyedari bahawa setiap malam yang dihiasi dengan tawa dan tepukan hanyalah gema yang berulang-ulang, sementara setiap wajah yang hadir dalam hidupnya datang dan pergi seperti bayang-bayang, berpura-pura kagum, lalu hilang bila cahaya gemerlap padam seketika. Pada usia 39, tubuhnya masih gagah, tetapi hatinya mula lesu. Satu petang di Marbella, ketika menikmati matahari senja di villa atas bukit, dia termenung lama, bukan kerana pemandangan, tetapi kerana tiada lagi siapa yang ingin dikongsikan dengannya. Telefon bimbitnya sunyi, bukan kerana tiada isyarat, tetapi kerana tiada panggilan yang benar-benar ikhlas. Rakan-rakan yang dahulunya tertawa bersamanya, kini sibuk dengan kehidupan sendiri. Wanita-wanita yang dahulu memuja namanya kini mengejar tren baharu, dan pengikut media sosial hanya peduli pada gambar, bukan perasaannya. Setiap malam minggu yang dahulu dinantikan kini terasa hampa. Gelas-gelas kristal dibiarkan kosong, ruang dansa senyap, dan kolam infinity memantulkan langit yang gelap, seolah-olah turut merasakan kehampaan tuannya. Syahrnaz mula bermimpi tentang zaman ketika dia mula-mula melangkah dalam industri, wajah ibu yang memeluknya selepas drama pertamanya ditayangkan, kawan-kawan lama yang kini entah ke mana, dan impian menjadi pelakon sejati yang pernah membara dalam jiwanya, kini tenggelam di balik ribuan helaian bil hotel 5 bintang. Suatu hari, selepas satu acara gala di Paris, dia duduk di kerusi belakang Rolls-Royce Cullinan, memandang keluar ke arah jalan raya yang dingin dan basah. Tiba-tiba dia berkata kepada pemandunya, "Bawa saya ke lapangan terbang." Pemandunya terkejut. "Tuan mahu ke mana?" Syahrnaz menjawab perlahan, "Ke rumah, yang betul-betul rumah." Dan malam itu, tanpa jadual, tanpa pengurus, tanpa publicity, dia terbang pulang ke tanah air dengan hanya satu beg kecil, meninggalkan semua kemewahan di seberang laut. Setibanya di Malaysia, dia memandu sendiri ke kampung halaman, tempat di mana segalanya bermula. Rumah kecil peninggalan arwah ayahnya masih berdiri, sedikit usang tetapi penuh kenangan. Disitulah dia temui kembali makna hidup yang hilang. Seorang jiran tua menyapanya, "Lama tak nampak kamu, Naaz. Kamu masih orang yang sama?" Syahrnaz senyum. Kali ini bukan senyuman untuk kamera, tetapi senyuman yang lahir dari hati yang sebenar. "Saya sedang cuba jadi orang yang saya pernah jadi dulu, Pak Cik." Hari-hari berikutnya, Syahrnaz menjauhkan diri dari dunia hiburan seketika. Dia mula menulis, bukan skrip lakonan, tetapi diari. Setiap malam, dia catat segala rasa, segala kesilapan, segala keinginan untuk berubah. Rumah kecil itu menjadi tempat dia bermuhasabah. Tanpa tukang masak peribadi, dia belajar semula memasak resipi arwah ibunya. Tanpa stylist antarabangsa, dia pakai baju t-shirt lama yang masih wangi dengan nostalgia. Namun, media mula menghidu perubahan ini. Laman sosial gempar, Syahrnaz Ahmad hilang dari radar. Kehidupan mewah Syahrnaz tamat.
Kemana perginya kereta dan jam tangan jutaan ringgit itu? Namun tiada satu pun jawapan keluar dari mulutnya. Baginya, perubahan bukan untuk dibuktikan kepada orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Suatu pagi, dia menerima surat dari rumah anak yatim yang pernah dia bantu suatu ketika dulu. Dalam surat itu tertulis, "Terima kasih kerana tidak melupakan kami. Doa anak-anak di sini sentiasa bersama Abang Syarnaaz. Dunia mungkin nampak indah dengan kemewahan, tetapi kasih sayang lebih mahal dari emas." Surat itu menitis air matanya. Saat itu dia benar-benar mengerti bahawa seluruh kekayaan yang pernah dimilikinya tidak dapat membeli secebis ketenangan yang kini dia miliki secara perlahan-lahan. Akhirnya, Syarnaaz muncul kembali. Bukan di Permaidani Merah, tetapi di sebuah forum belia, bercakap tentang pentingnya mencari identiti dalam dunia yang penuh tipu daya. Dia bercakap dengan jujur, tidak berselindung di sebalik jenama atau imej selebriti. "Saya pernah ada semuanya," katanya, "tetapi saya hampir kehilangan diri sendiri. Sekarang saya belajar semula. Bagaimana untuk hidup bukan sebagai idola, tetapi sebagai insan." Tepukan bergema, bukan kerana kekaguman terhadap baju atau jam tangan yang dipakai, tetapi kerana kata-katanya menyentuh jiwa. Di situ, di tengah-tengah generasi muda, Syarnaaz Ahmad akhirnya menemui panggung baru. Bukan untuk berlakon, tetapi untuk menjadi manusia sebenar. Dan malam itu, ketika dia duduk bersendirian di tangga rumah kayu usang milik arwah ayahnya, ditemani langit penuh bintang dan segelas teh panas, dia tersenyum sendiri, tidak lagi kerana dia kaya, tetapi kerana dia akhirnya bebas.